Bismillah. نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi diskusi kitab Mutammimatu al-Ajurrumiyah karangan Al-Imam Al-Ru'aini rahimahullahu ta'ala, yang lebih terkenal dengan nama Al-Hattab Al-Maliki, musannif ialah bermazhab Maliki. Jadi kita dah sampai pada perbahasan wal jawazimu 18. Wal jawazimu 18. Kita baca wal jawazimu 18 wa hiya naw'an, jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'lain. فالأول 7 وهي لم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما نحو لما يقضي ما أمره. وألم نحو ألم نشرح لك صدرك. وألما كقوله على حين عاتبت المشيب عن الصبا فقلت ألم أصحو والشيب وازع. ولام الأمر والدعاء نحو لينفق ذو سعة من سعته ليقضي علينا ربك. ولا في النهي والدعاء نحو لا تحزن لا تؤاخذنا. والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو قل تعالوا أتلو. وقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. والثاني ما يجزم فعلين 11 وهو in ila akhirih. Jadi kita dah masuk bab al-jawazim, jawazimul al-mudhari'. Wal jawazimu 18. Saya sebut ada 18 lah jawazim ni. Wahia naw'an. Jawazim ada dua jenis. Yang pertama jazimun li fi'lin wahidin, jazim yang menjazamkan fi'il yang satu. Wa jazimun li fi'lain, ada adawatul jazm yang menjazamkan dua fi'il. Okey, fal awwalu 7. Yang pertama iaitu jawazim yang menjazamkan satu fi'il ada 7. Dan tidak ada khilaf pada sudut harfiyatiha. Maknanya apa? Maknanya 7 yang pertama ini semua sekali huruf, bukan isim. 7 yang pertama ni semua sekali huruf. Boleh? Yang pertama wahya lam. Itu yang pertama lam. Lam ni maknanya tidak lah. Lam ni ialah maknanya tidak. Lam dipanggil sebagai harfu nafyin sebab dia menafikan. Contoh lam yakul Zaidun al-khubza. Tidak memakan oleh Zaid akan al-khubza, roti. Lepas tu lam juga dipanggil sebagai harfu jazmin sebab dia menjazamkan. Ya'kulu jadi ya'kul. Dalam masa sama dipanggil harfu qalbin, harf qalb. Sebab apa dipanggil harfu qalbin? Sebab dia menukar makna fi'il mudhari' kepada makna al-mudhi. Jadi asal fa'il mudhari' ya'kulu ni sama ada ya'kulu sekarang ataupun ya'kulu akan datang. Ya'kulu Zaidun
Maknanya apa? Al-an ataupun fil mustaqbal. Bila masuk lam, lam ni mengubah makna yakul tu kepada makna al-mudhi, makna yang lampau. Jadi bila sebut lam yakul Zaidun al-khubza, penafian itu penafian untuk masa yang lampau, iaitu tidak makan oleh Zaid akan roti pada waktu yang lampau. Boleh? Okey. Disebut oleh Syekh lam nahwu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi asalnya yalidu, walada yalidu. Majzum sebab lam yalid. Wa lam yulad, asalnya yuladu, maksud lam yulad, majzum dengan sukun. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yakun tu juga majzum, asalnya yakun, asalnya yakunu, maksud lam jadi lam yakun. Kemudian bertemu dua sakin, waw dengan nun, maka kita buang huruf illah, iaitu waw, maka jadilah lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Boleh? Ahad itu isim yakun, kufuwan itu khabar yakun. Faham tak? Okey, itu yang pertama. Huruf lam. Okey, yang kedua lamma. Walamma. Lamma ni adik, beradik kepada lam. Maknanya sama macam lam tadilah. Harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Itu nama bagi lamma. Faham tak? Sama macam lam. Contohnya apa? Lam ma yaqdi ma amarah. Asalnya yaqdi. Maksud lamma jadi lamma yaqdi ma amarah. Yaqdi dimajzumkan dengan cara buang huruf illah. Faham tak? Naam. Kemudian disebut oleh ulama kita apa perbezaan dan persamaan bagi lam dan juga lamma. Saya ambil dari kitab yang lain lah. Okey, pertama kita sebut persamaan. Persamaan bagi lam dan juga lamma ada 6. Yang pertama, dua-dua tu huruf, bukan isim. Yang kedua, kedua-duanya membawa makna nafi. Yang ketiga, kedua-duanya hanya masuk pada fi'il mudhari'. Yang keempat, kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari'. Kelima, kedua-duanya mengubah makna fi'il mudhari' daripada makna al-hal ataupun istiqbal kepada makna al-mudhi, makna yang lampau. Dan yang kelima, boleh masuk hamzah al-istifham. Kita boleh sebut alam ataupun alamma. Jadi pada lam dan juga lamma boleh masuk hamzah al-istifham di depan. Faham tu? Itu 5 persamaan ataupun 6 persamaan. 6 persamaan bagi dua huruf ini, inilah lam dengan juga lamma. Okay, perbezaan bagi lam dengan lamma ada banyak. Disebut dalam sebahagian kitab 7. Yang pertama apa? Yang pertama, penafian dengan lam. Penafian dengan lam boleh jadi penafian itu untuk masa yang lampau sahaja, ataupun penafian itu untuk masa yang lampau sehingga sekarang. Itu lam. Contoh saya sebut lam akul. Maknanya apa? Aku tidak makan pada masa yang lampau, ataupun aku tidak makan pada masa yang lampau sehingga sekarang. Malah silap. Tak, semula. Yang pertama lam, ini perbezaan antara lam dengan lamma. Yang pertama apa perbezaan dia? Lam ni qad yakunu mustamiran ila ma ba'da zamanil hal. Lam ni penafian dia boleh jadi penafian yang lampau sahaja, ataupun penafian itu berterusan sehingga sekarang, ataupun penafian itu berterusan sampai waktu akan datang. Contoh saya sebut lam akul. Maksudnya apa? Dia boleh 3. Sama ada aku tidak makan, iaitu pada masa yang lampau. Sekarang wallahu alam. Adapun itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak makan pada masa yang lampau sehingga sekarang. Yang ketiga, dengan kita sebut lam akul tu juga boleh difahami aku tidak makan pada zaman yang lampau, sekarang dan akan datang. Tak, jadi lam ni penafian dia boleh jadi penafian pada untuk masa lampau sahaja, ataupun masa lampau sehingga sekarang, ataupun masa lampau sekarang dan juga akan datang. Sebab tu dalam Quran tu sebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penafian kat situ, penafian apa?
Penafian kat situ ialah penafian untuk masa lampau, sekarang dan seterusnya. Lam yalid, dan tidaklah Allah itu memperanakkan dan juga tidak diperanakkan. Jadi penafian itu dulu, kini dan selama-lamanya akan datang. Berbeza dengan lama. Lama ni penafian dia ila zamanil hal sahaja. Contoh orang tanya kita, hal anta mutazawwish? Kita pun jawab lamma atazawwash. Orang tanya adakah kamu telah berkahwin? Kita pun jawab lamma atazawwash. Aku belum berkahwin. Bila belum berkahwin tu? Dulu sehingga sekarang. Akan datang insya-Allah. 3-4 orang kahwin. 4 tak ada lah, 3 lah paling banyaknya. Perbezaan yang kedua, taqtarinu bi adati syarti la taqtarinu biha. Lam boleh bersama dengan huruf syarat. Contoh kita sebut illam, boleh. In, lam. In tu huruf syarat. Tapi lamma tak boleh. Illamma tak boleh. Nombor 3, penafian. Penafian menggunakan lam ghairu mutawaqqa' ats-thubut mustaqbalan. Bila kita menafikan sesuatu dengan lam, perkara yang dinafikan itu tidak dijangka berlaku pada masa akan datang. Tu. Perkara yang kita nafikan dengan lam tidak dijangka berlaku pada masa akan datang. Tapi kalau kita nafi dengan lamma, maka apa yang dinafikan itu mutawaqqa', dijangka boleh berlaku atau akan berlaku pada masa akan datang. Macam kita sebut tadi, lamma atazawwash. Aku masih belum berkahwin. Maknanya sebelum ni dan sekarang. Akan datang mutawaqqa'. Benda itu boleh jadi berlaku, iaitu insya-Allah pada masa akan datang aku akan berkahwin. Yang keempat, perbezaan dia ialah majzum bagi lam tidak boleh dihadzaf. Maknanya lam yakul, yakul tu tak boleh dihadzaf. Tapi kalau lamma, maka yakul tu yang dipanggil sebagai majzum bagi lamma tak boleh dihadzaf, boleh dihadzaf. Sebut lamma gitu je. Hal anta takul, contoh soalan gitu kan, kita pun jawab lamma. Mana lamma akul, akul kita buang. Tapi kalau guna lam tak boleh kita buang, dia punya apa? Majzum. Yang kelima, lam boleh bertemu dengan qasam, dengan sumpah. Lamma tidak boleh. Yang keenam, lam kalau dalam syair dia boleh berpisah dengan dia punya majzum dia. Lam ada perkataan lain, lepas tu baru datang majzum dia, fa'il mudhari' yang majzum tu. Tidak ada masalah. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Adapun lamma tak boleh. Lepas lamma confirm majzum dia. Tak boleh lamma ada perkataan lain, lepas tu baru jumpa majzum dia, tak boleh. Nombor 7, ada kali selepas lam jadi marfu', tapi selepas lamma tidak akan berlaku marfu'. Boleh? Lepas lamma tidak boleh berlaku fa'il marfu' lah, tapi lepas lam boleh jadi marfu'. Cuma mungkin perbahasan dia lain sikit lah. Marfu' tu nak i'rab macam mana tu boleh tengok balik lah kitab. Selesai kat situ. Kemudian kita baca kitab, Syekh sebut wa alam, nahu alam nashrah laka sadrak. Alam, alam ni lam lah, lam yang dimasukkan hamzah. Hamzah tu hamzah al-istifham ataupun hamzah at-taqrir. Jadi makna alam nashrah laka sadrak, maknanya bukankah aku telah mencerahkan dada kamu. Boleh? Itu. Tak umur. Tak umur. Ada nanya? Ada lah. Ini 3 orang tengok. Mana? Kita nak sambung. Kita nak sambung. Kita apa kita baca sekarang? Jangan bulan Ramadan ni macam InsyaAllah. habiskan semua kali. Masyaallah kalam. Gelap dia dah habis. Hilang semangat. Mana tadi? Okey, jadi yang ketiga, adatul jazmi yang menjazamkan apa dia? Alam. Tapi macam saya sebut tadi, yang menjazamkan sebenarnya ialah lam sahajalah. Hamzah tu hamzah at-taqrir ataupun hamzah al-istifham. Hamzah at-taqrir ni maksud dia apa? Hamzah yang datang untuk
membuatkan seseorang tu ikrar, mengaku. Contoh kita dah bagi duit anak kita RM1. Tak banyak dah tu, RM1 untuk budak. Lepas dia belanja dia mari pula minta. Kita tak nak bagi dah. Maka kita sebut alam u'tika dirhaman. Apa? Bukankah aku dah bagimu RM1? Itu bukan tanya tu. Kita bukan tanya nak tahu jawapan, sebab kita tahu dah jawapan memang aku dah bagi dah RM1 tadi. Kita tanya tu nak suruh dia mengaku dan tak minta dah. Gitu. Boleh? Jadi alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah menerangkan hati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Jadi yang menjazamkan ialah lam tu. Cuma hamzah tu ditambah hamzah at-taqrir. Faham tu? Dan seterusnya wa alamma, alamma ni asalnya lam juga. Alamma asalnya lamma. Alamma asalnya lamma. Lamma asalnya lam. Boleh? Alamma asalnya lamma. Lamma asalnya lam. Jadi dia banyak asal dia ni. Asal usul dia banyak. Kemudian bila dah jadi lamma ditambah pula hamzah kat dapat alamma. Jadi gini, alamma asalnya ialah lamma. Lamma asalnya ialah lam gitu. Jadi yang menjazamkan sebenarnya lam lah. Boleh? Sebenarnya hamzah kat depan tu ditambah. Maknanya sama macam alam. Hamzah tu litaqrir. Kaqaulihi ala hina atabtul mashiba ala siba faqultu alamma ashu wasyaibu wazi'u. Kita punya syahid ashu. Waw dibuang. Jadi majzum dengan huruf, buang huruf waw. Dia punya syarah syair tu boleh tengoklah. Boleh tengok dalam kitab. Terus walamul amri wad du'a. Yang kelima ialah lamul amri. Lam perintah. Wad du'a. Wad du'a ni lamul du'a. Benda lamul du'a, lamul amri tu jugalah. Cumanya ta'adduban, bila kita suruh orang bawah kita, maka kita namakan lam tu lamul amri. Tapi bila kita perintah orang yang lebih atas daripada kita, kita suruh bawah kita buat, tak, ataupun kita suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sedap nama suruh tu. Nak suruh Tuhan. Dia Tuhan nak suruh benda dia. Tak, maka dia sebut lamul doa. Kita minta kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan, bukan suruh. Tak, tapi hakikatnya bendanya sama je lah. Faham tu? Contohnya liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Jadi yunfiqu. Jadi yunfiq majzum dengan lam tu lamul amr. Maksudnya apa? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah mereka yang mempunyai sa'ah, keluasan rezeki, tak menginfakkan daripada rezekinya. Gitu. Jadi yunfiqu jadi yunfiq. liyaqdi alaina rabbuk. Ini pun samalah. Apa? Asalnya yaqdi, masuk lamul amri tu jadi yaqdi, buang ya. Majzum dengan cara buang ya. Faham tak? Okey. Itu yang contoh daripada Quran lah. Kalau nak contoh mudah, kita sebut apa? Liyadhhab ila al-madrasati ya Zaidu. Hendaklah kamu pergi ke sekolah wahai Zaid. Tak, ataupun kita nak minta kepada Allah, litaghfir dhunubana ya Rabbi. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Jadi taghfir, tak baca taghfiru dah. Tak, liyadhhab ataupun litadhhab anta ya Zaid ila madrasah. Jadi tadhhab, tak baca tadhhabu dah. Tu. Wala fi nahyi wad du'a. La larangan tu lah. Wad du'a sama macam tadi. Bila kita larang orang yang lebih tinggi, kita panggil lamu ad-du'a, ta'adduban. Bendanya sama je lah. Bendanya ialah lamun nahi tu juga. Faham tu? Tu dia. Contoh la tahzan, janganlah kamu sedih. Asalnya tahzanu. La tu'akhidna, janganlah kamu ambil kira dengan kami. Kalau nak ambil kira tak ke mana lah kita ni. Tak, jadi kita minta Allah Ta'ala
bila hisab, bila hisab kita tu hisab dengan ringan. Tak, bila salah kita tu ambil balas, tak pandang sangatlah. Bagi keampunan kepada kami. Sebab kalau kira sebutir-sebutir tak ke mana. Na'udzubillah, ada kalau ke neraka, na'udzubillah. Boleh. Tu. Jadi tu'akhidna, asalnya tu'akhidhu. Akhadha yu'akhidhu tu'akhidhu. Bila masuk la tu'akhidna, ni doa ni. Jadi la situ la doa. Sebab kita perintah Allah, kita larang Allah, gitu. Jadi tak sesuai lah nama larang Allah tu. Maka dinamakan sebagai kita berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala sesuatu. Okey. Wa talabu, seterusnya nombor berapa ni? Jadi yang pertama lam, kedua lamma, ketiga alam, keempat alamma, kelima lamul amri wa du'a, keenam la fil nahyi wa du'a, yang ketujuh wa talabu, tujuh. Wa talabu idza saqatat al-fa'u min al-mudhari' ba'da wa qusida bihi al-jaza'. Nahwu qul ta'alu atlu wa qawlihi kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Boleh? Dengar tak suara saya ni? Suara jelas tak? Duduk berceramah panjang-panjang tak dengar suara. Cuba respon sikit. Dengar tak suara ni? Okey. Dengar, alhamdulillah. Okey. Yang ketujuh, wa talabu idza saqatat al-fa' min al-mudhari' ba'dah wa qusida bihi al-jaza'. Nahwu qul ta'alu atlu. Okey, yang ketujuh ialah apa? At-talab. Ni ikut pandangan yang dhaif lah. Yang ketujuh, jazim. Adat yang menjazamkan satu fi'il mudhari' inilah at-talab, permintaan. Idza saqatatil fa' min al-mudhari', kalau huruf fa' jatuh daripada fi'il mudhari' yang berada selepas daripada talab tersebut. Tak. Dalam masa yang sama, wa qusida bihil jaza', dikehendaki dengan fi'il mudhari' tersebut balasan ataupun musabbab bagi fi'il talab sebelumnya. Tu boleh try kita baca sini. Qul ta'alu atlu. Qul, katakanlah, ta'alu, kamu, wahai, contoh siapa ni, Muhammad ke? Qul ta'alu atlu, katakanlah kepada mereka, ta'alu, datang ke sini, atlu, aku akan baca. Boleh? Jadi kat sini mana fi'il yang majzum? Atlu tu asalnya atlu, tala yatlu, aku baca, atlu. Tapi majzum. Sebab apa majzum? Sebab sebab atlu itu fi'il mudhari' yang didahului oleh talab. Talab mana? Ta'alau. Ta'alau tu talab. Mari sini, datang sini. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua yang kedua fa'ul dibuang fa pada atlu. Qul ta'alau fa'atlu asalnya. Dibuang fa. Maka dibaca atlu. Itu dua syarat dah. Yang ketiga apa? Yang ketiga syaratnya ialah apa? Atlu tu kita sebut sebagai musabbabah. Musabbab ni apa? Berlaku disebabkan perkara sebelum. Qul ta'alau, datang sini. Atlu, aku akan baca kepada kamu. Jadi aku akan baca kepada kamu tu berlaku bila kamu datang. Jadi ta'alau, kamu datang tu, fa'il sebelum atlu tu, kamu datang ke sini. Tak. Itu punca kepada aku atlu, aku baca. Tak. Kalau kamu tak baca, tak datang, aku tak baca. Jadi kedatangan kamu ke sini menyebabkan aku baca. Jadi atlu tu kita panggil apa? Musabbab, kesan kepada kedatangan mereka. Boleh? Jadi kat sini qul ta'alu atlu. Fa'il apa yang majzum? Atlu. Atas nama apa dia majzum?
Wa talabu idza saqatat al-fa' min al-mudhari'. Dia majzum sebab apa? Sebab didahului oleh satu talab, iaitu ta'alau. Dalam masa yang sama digugurkan fa pada jawapan, pada jazak. Qul ta'alau fa'atlu rasanya. Katakanlah, wahai lelaki yang ramai datang ke sini, maka fa'atlu, maka aku akan baca. Fa tu kita buang. Kemudian atlu tu ialah musabbab, kesan kepada ta'alau. Kamu datang dulu barulah aku baca. Gitu. Boleh. Jadi nak majzum atlu tu mesti didahului oleh talab, iaitu ta'alau. Lepas tu mesti fa'ul jazak dibuang. Kemudian atlu tu sendiri, fi'il mudhari' yang majzum itu sendiri ialah musabbab, berlaku selepas berlaku oleh kerana kedatangan mereka. Gitu. Faham tak? Contoh lain, wa qawlihi kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Ini syai'an yang belakang ni. Bisiqtil liwa baina ad-dakhuli fa hawmali, tu dalam syarah. Okey, kat sini mana fa'il yang majzum? Cuba respon sikit. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Mana fa'il yang majzum? Nabki tu asalnya baka yabki. Kalau nahnu nabki, tapi kat sini nabki ada majzum dengan buang huruf illah lah. Boleh. Sebab apa? Sebab cukup syarat. Apa syarat yang pertama ialah didahului oleh talab, iaitu kifa. Kifa ni apa? Kamu berdua berhenti. Kif ya Zaid, berhentilah Zaid. Kalau kifa ya Zaidan, berhentilah wahai Zaid, dua orang. Jadi ada talab. Satu. Yang kedua, fa'ul jazak dibuang. Asalnya kifa fanabki, kamu berhentilah maka kami menangis. Fa tu dibuang. Yang ketiga, nabki itu ialah jazak ataupun kita sebut balasan ataupun musabbab kepada kifa. Boleh. Maknanya apa? Maknanya bila mana kamu wukuf, berhenti, nabki, kami akan menangis. Tu. Jadi menangis tu nabki tu fi'il mudhari' yang majzum tu dia akan berlaku bila mana berlakunya kifa, iaitu kamu dua berhenti. Boleh. Jadi dalam matan sebut apa? Wattalabu idza saqatat. Wattalabu idza saqatat. Wattalab. Talab. Bila talab ni merangkumi banyak benda lah. Tak. Yang pertama fi'il amar. Fi'il amar dalam kitab kita sebut ta'alau. Jadi atlu didahulukan oleh ta'alau. Kifa nabki didahulukan oleh kifa fi'il amar. Kalau tengok dalam Fawaqih Jaliyah tu dia sebut contoh-contoh yang lain. Antaranya kita sebut satu ataupun dua. Contoh talab yang seterusnya ialah an-nahyu, larangan. Larangan ni kita talab, kita minta orang jangan buat, jangan makan, jangan minum, jangan tidur. Jadi kita talab, kita minta mereka jangan buat, makan, minum, tidur dan sebagainya. Jadi contoh dalam kitab sebut la tadnu minal asadi taslam. Jangan kamu dekat dengan singa. Taslam, maka kamu akan selamat. Jadi taslam ni majzum. Sebab apa? Sebab didahului oleh talab, iaitu la tadnu. Lepas tu kita buang fa'ul jazak. Asalnya fataslam, kita buang fa tu. Kemudian as-salamah tu ialah kesan kepada jangan dekat tu. Kamu jangan dekat, maka kamu selamat. Mana kamu selamat itu nak diperolehi dengan cara kamu jangan dekat dengan asad. Boleh? Jadi taslam kita baca mati. Contoh yang lain talab berbentuk doa. Kita sebut Rabbighfirli adkhul al-jannata. Rabbighfirli itu doa tu. Wahai Allah, ampunkan dosa aku. Nah, adkhul al-jannah. Jadi adkhul kita baca, tak baca adkhulu, adkhul al-jannah. Sebab cukup tiga syarat. Pertama didahului oleh talab, iaitu Rabbighfirli, iaitu doa. Talab kat sini berbentuk doa. Yang kedua kita buang fa'ul jazak, asalnya fa'adkhul. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah dukhulul jannah, itu sebab ataupun kesan kepada pengampunan Allah kepada kita. Dan banyak lagi lah istifham. Hal tukrimuni ukrimka.
tamanni laitali malan unfiqhu wal ardu ala tanzil indana tusib khairan tahdid laula ta'tina tuhaddithna. Nah, gitu banyaklah tu bawah tu boleh tengok boleh terus. Wasani okey. Okey, wasani daripada apa ni? Wasani iaitu wanau usani, jenis yang kedua daripada adawatul jazmi yang 18 yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Jadi 7 yang pertama tadi menjazamkan satu fi'il mudhari'. 7 tu semua harf. Sekarang ni apa? Sekarang ni ialah nak bincang tentang bahagian yang kedua, adawat yang kedua daripada adawatul jazm yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Fi'il pertama kita panggil fi'il syarat. Fi'il yang kedua kita panggil jawab syarat ataupun jazaa'us syart. Nama dia lah. Contoh anda boleh sebut sini. Wasani ma yajzimu fi'lain 11, ada 12. Wa huwa yang pertama in, ini jika, jikalau, jika. Nahu in yasha yuzhibukum, in yasha yuzhibukum. In yasha, kalau dia mahu dia menghilangkan kamu, mematikan kamu. Itulah. Boleh. Jadi yasha majzum sebab in, yuzhib majzum sebab in. In taqra aqra, itu paling mudah. In taqra aqra. Asalnya aqra'u taqra'u. Taqra'u aqra'u. Tapi masuk in taqra aqra. Kalau kamu baca aku baca. In taqra, taqra dipanggil sebagai fi'il syarat. Aqra jawab kepada syarat. Ya, gitu. Faham tak? Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya mujarrad ta'liqil jawab, sekadar nak ta'liq. In taqra taqra, kalau aku baca, in taqra aqra, kalau kamu baca aku baca. In tanam anam, kalau kamu tidur aku tidur. In taqum aqum, kalau kamu berdiri aku pun berdiri. Dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang kedua, wama ma ni menunjukkan ke atas perkara yang tidak berakal lah. Kemudian diselit padanya makna syarat. Boleh. Contoh ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa-apa sahaja yang kamu buat, yang kita buat bukan berakal. Sembahyang, solat, benda tu benda baik, benda buruk yang diperbuat oleh seseorang, dia tak berakal. Benda yang kita buat tu tak berakal. Jadi ma taf'alu, apa-apa sahaja yang kamu buat min khairin, daripada kebaikan, ya'lam mati. Majzum ya'lamullah, Allah Maha mengetahuilah akan perkara tersebut. Jadi taf'alu majzum dengan buang nun, ya'lam majzum dengan sukun. Faham tak? Taf'alu kita panggil fi'il syarat, ya'lamullah khabar ataupun jawab syarat. Kemudian waman, yang ketiga man. Yang ketiga man. Man ni diletakkan untuk orang yang berakal. Kemudian diselit, ditadminkan makna asyart. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa ni kita lah, manusia yang berakal. Man ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, yujza bih, maka dia akan dibalas. Jadi man ya'mal tu apa? Majzum sebab man. Yujza juga majzum sebab man. Cuma yujza majzum dengan cara buang huruf illah. Faham tak? Faham ke tak ni? Respon sikit jangan-jangan. Kita nak habislah kitab ni. Kemudian mahma ni seperti ma. Mahma seperti ma, maknanya diletakkan untuk benda perkara yang tidak berakal. Dalam masa yang sama ianya membawa makna syarat. Jadi wa an ka qawlihi wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali, wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Dan sesungguhnya kamu, apa-apa sahaja yang kamu suruh hati, maka hati itu akan buat. Tak tahulah ni cinta, kisah cinta ke apa ke mana. Tak, disebut sini, maka sesungguhnya kamu, apa-apa sahaja yang kamu suruh hati itu buat, hati itu akan buat. Jadi kat sini apa yang majzum ta'muri, asalnya anti ta'murina. Bila masuk mahma ta'muri, kita buang nun. Yaf'al asalnya. Dia punya jawab syarat. Yaf'al al-qalbu.
Tak, tapi ni nak raikan syair tak. Bait atas tu semua berakhir dengan huruf, dengan baris bawah, maka sini pun baris bawah jugalah, yaf'ali. Boleh? Faham tak? Okey. Boleh jadi mahma seperti ma. Okey, kemudian ataupun yang mudah, mahma tu'tini usibka alaih. Betul tak ni? Apa-apa sahaja yang kamu bagi aku, usibka alaih, maknanya aku akan balas ke atasnya. Kamu bagi sesuatu, aku balas balik, hadiah dan sebagainya lah. Mahma tu'tini usibka alaih, itu dalam syarah. Kemudian baca lagi wa izma. Izma ni seperti in, datang untuk ikat dua benda semata-mata. Izma taqum aku, bila mana kamu berdiri, aku berdiri. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Izma tajlis ajlis, bila jika kamu duduk, aku duduk. Gitu. Boleh. Jadi asalnya taqumu aqumu. Bila masuk izma menjazakan dua fi'il mudhari'. Izma taqum, aqum, panjang itu. Tak, cumanya bertemu dua sakin tu. Aqum, waw dengan mim. Taqum samalah waw dengan mim, maka kita buang huruf indah, maka jadi izma taqum aqum. Sekejap minum air sikit. Okey, kita teruskan. Apa tak salah ya orang yang apa tu? Tengok ni. Semua dah tulis. 2-3 orang tengok. Washing. 1 2 3 4 5 bawah. Boleh? Kemudian wa'ay. Wa ayyu, wa ayyun. Ni ayyun ni diletakkan untuk pelbagai perkara. Kita tengok mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu yang berakal, maka ayyun ni untuk perkara yang berakal. Contoh kita sebut ayyuhum yakum akum ma'ahu. Ayyuhum ni apa? Ayyu ni apa? Bahasa kita apa? Mana-mana sahaja, gitulah. Ayyu. Ayyuhum yakum akum ma'ahu. Mana-mana sahaja. Kalau tak ayyuhum yakum akum ma'ahu. Ayyu ni disandarkan kepada hum. Hum ni benda yang berakal lah mereka kan. Contoh ada pelajar sedang duduk, maka ana pun sebut ayyuhum yakum akum ma'ahu. Siapa sahaja daripada kalangan mereka yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Boleh, ni dalam syarah dia sebut ni. Okey. Kadang-kadang dia diletakkan untuk benda yang tidak berakal. Bila disandarkan kepada benda tidak berakal, contoh disandarkan kepada binatang. Ayyud dawabi tarkabu, ayyud dawabi tarkab arkab. Mana-mana binatang sahaja yang kamu tunggang, aku akan tunggang binatang tu. Ayyud dawabi tarkab arkab. Kadang-kadang dia letakkan untuk makan, menunjukkan ke atas tempat. Ayyu makanin tajlis ajlis. Di mana sahaja tempat yang kamu duduk, aku duduk. Jadi ay untuk tempat ataupun untuk masa. Ayu yaumin tasum asum ma'ak. Mana-mana hari yang kamu puasa, maka aku akan puasa bersama kamu. Boleh? Okey. Tengok dalam matan wa ayyun nahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Lagu mana nak i'rab ni? Ayyamma tad'u.
Ayyamma, mana-mana sahaja nama yang kamu seru, tak, maka bagi Allah itu nama-nama yang baik. Gitu. Boleh? Jadi kat sini ai itu menjazamkan ad'u, tad'u, asalnya tad'una. Juga menjazamkan berjumlah mubtada khabar yang menjadi jawab syarat. Jadi tadi kita sebut apa? Mesti ada fi'il syarat, jawab syarat. Kat sini fi'il syaratnya tad'u lah. Mana-mana sahaja ataupun apa-apa sahaja nama yang kamu seru, maka bagi Allah nama-nama yang baik. Jadi tad'u tu fi'il syarat. Jawab syaratnya apa? Falahul asmaul husna. Al asma'u mubtada, al husna sifat bagi mubtada, lahu tu khabar muqaddam. Jadi jumlah minal mubtada wal khabar itu berada fi mahalli jazmin, berada pada tempat jazam. Jadi jawab syarat bagi ayyan, bagi ayyamma. Faham tu? Bagi ayyan lah. Tu. Kemudian wa mata, seterusnya mata. Mata ni menunjukkan ke atas zaman lah. Asalnya menunjukkan ke atas zaman, kemudian ditadminkan makna syarat. Asalnya kita sebut mata sataqra al-Quran, bila kamu akan baca Quran. Tak sekadar untuk tanya bila tu, dia tak menjazamkan. Tapi bila kita letak makna syarat, dia akan jadi bila-bila sahaja. Gitu. Mata ad'al imamata ta'rifuni. Bila-bila sahaja aku meletakkan imamah aku ni, serban aku ni, maka ta'rifuni, kamu semua akan kenal aku. Tak tahulah ni cerita orang gedebek ke lagu mana, boleh tengok syarah dia. Syair ni pening, saya dulu pening dengan syair ni. Sedap baca kalau faham lah, kalau tak faham mabuk gitu je. Bahasa dia guna susah. Lepas tu dia punya urutan tak tentu arah sekali. Maf'ul kat depan, mubtada kat belakang, pak sana pak kemari. Itu biasa dengan ayat-ayat senang. Tapi syair ni penting juga sebenarnya. Kalau minat syair tu, alhamdulillah. Mata ad'al imamata ta'rifuni. Jadi dua fi'il yang majzum mana? Pertama adha', asalnya adha'u. Jadi adha'. Cuma bila sakin bertemu sakin jadi adha'il imamata. Ta'rifuni asalnya ta'rifunani. Ta'rifunani belakang tu ta'rifuni tu maf'ul tu. Alamat marfu' bagi fi'il tu dah hilang. Ta'rifunani, na tu dah hilang. Majzum dengan mata. Mudah mata taqum aku ma'ak. Bila masa kamu berdiri, aku berdiri kamu. Tak, esok ke lusa kamu berdiri, aku berdiri kamu sekali. Wa ayyana, kemudian ayyana seperti mata, menunjukkan ke atas tempat. Menunjukkan ke atas masa. Menunjukkan ke atas masa. Boleh? Ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili. Ayyana, maknanya bila-bila. Bila-bila apa ni? Ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili. Ala kulli hal kita punya syait pada ta'dil dan juga tanzil tu. Fa'il syarat, jawab syarat. Nak mudah, ayyana taqum aku ma'ak. Bila-bila sahaja kamu berdiri, aku berdiri kamu. Kemudian aina ni jelaslah menunjukkan ke atas apa? Tempat. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ni. Di mana-mana sahaja kamu duduk, kamu berada, yudrikumul maut. Kamu akan berjumpa dengan kematian. Kematian itu akan datang kepada kamu. Ya betul. Nak senang memang guna contoh yang mudah lah. Tapi syair ni gitulah. Perlu juga kita baca, kita faham. Tapi susah. Yang peliknya ulama-ulama ni, syair ni dia jadi benda halawah pula dah. Dia bosan baca benda lain, dia baca syair. Kita bosan baca benda lain, kita tidur sepatutnya. Jangan baca syair, jadi pening lagi nanti. Tu. Jauh nak banding dengan dia orang. Nak faham saja pun susah dah.
Tak apa, insya-Allah khair. Terus wa anna seperti aina. Dalam syarah tu ditulis belakang dah. Anna seperti aina, maknanya menunjukkan ke atas tempat. Anna ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Yang boleh tengok apa syarahan kepada syair ni. Kita punya syahid apa? Ta'tiha. Asalnya ta'tiha, ata ya'ti, ta'ti, ada ya. Tapi majzum buang ya. Ta'tiha tastajir. Asalnya tastajiru, tastajiru. Lepas tu jadi tastajir. Lepas tu kita buang ya jadi tastajir. Ataupun jawabnya pada tajid kot, tajid. Anna ta'tiha tajid. Tajid tu rasanya dia punya jawapan dia. Bukan tastajir. Tajid. Tu. Anda punya jawab syarat. Mudah macam tadi ya. Anna tajlis ajlis ma'ak. Di mana sahaja kamu duduk, aku duduk bersama kamu. Anna tanam anam ma'ak. Di mana sahaja kamu tidur, aku tidur bersama kamu. Gitu. Wa haithuma, haithuma seperti aina. Jadi anna, aina, haithuma ni semua menunjukkan ke atas aina. Haithuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Di mana-mana sahaja kamu beristiqamah, Allah akan mentakdirkan bagi kamu kejayaan. Pada seluruh zaman, pada bila-bila masalah. Maknanya boleh. Jadi haithuma menunjukkan ke atas bila-bila sahaja. Tak, kamu istiqamah pada masa akan datang, insya-Allah kamu pada masa akan datang Allah Taala mentakdirkan kepada kamu kejayaan. Jadi kat sini majzum apa? Tastaqim. Yang kedua yuqaddir. Asalnya tastaqimu. Kemudian jadi tastaqim. Kemudian kita buang ya jadi tastaqim. Yuqaddiru jadi yuqaddir. Kemudian Syekh sebut wa hadhil adawatul 11 kulluha asma'. Yang sebelah ni semua sekali isim. Boleh. Jadi kita sebut jawazim ada 18. 7 yang pertama semua harf, yang ni isim. Bila isim ni apa maksud dia? Dia boleh jadi kemungkinan boleh jadi mubtada, kemudian boleh jadi khabar, kemudian jadi boleh jadi maf'ul, kemungkinan boleh jadi maf'ul dan sebagainya. Tak, tu function kita sebut dia isim tu. Boleh. Tapi kalau harf tak boleh. Dia tak boleh jadi isim. Dia tak boleh jadi mubtada khabar. Mubtada khabar mesti isim. Wa hadhihi al-adawatu al-11 kullu asma'un illa, ada illa apa dah? Illa in wa izma. Melainkan in dan juga izma. Fa innahuma harfan, dua ni harf. Jadi kesimpulannya 7 yang pertama harf. Lepas tu dalam 11 yang kedua ni yang menjazamkan dua fa'il mudhari' semua sekali isim kecuali izma dengan in. Kecuali in dengan izma. Faham tu? Wa yusamma al-fi'lul awwal syartan. Fa'il pertama dipanggil fa'il syarat. Tadilah ainama taqum aqum ma'ak. Taqum fa'il syarat. Aqum ma'ak jawab syarat. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Haitsuma tastaqim, tastaqim fa'il syarat. Yuqaddir jawab syarat. Ataupun jaza balasan. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaan. Wa idza lam yasluh al-jawabu an yuj'ala syartan, baca sikit lagi habis. Wa idza lam yasluh al-jawabu an yuj'ala syartan wajib iqtiranuhu bil fa'. Ni tak susah mana pun. Sekejap. Wa idza lam yasluh al-jawabu. Jadi kita sebut tadi ada fa'il syarat, ada jawab syarat. Ada fa'il syarat, ada jawab syarat. Jawab syarat tu saya sebut kat sini, wa idza lam yasluh al-jawabu, bila mana jawab syarat itu tidak sesuai, an yuj'ala syaratan, untuk dijadikan sebagai syarat, wajib iqtiranuhu bil fa'. Ketika itu wajib kita iqtirankan dia dengan fa', huruf al-fa'. Boleh. Jadi kita ada fa'il syarat, jawab syarat. Jawab syarat tu kalau tak sesuai untuk dijadikan syarat, tak,
sekira-kira jawab syarat itu salah satu daripada perkara yang kita nak sebut ni, sama ada dia tu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang fa'il tu talabi dan sebagainya, kita akan sebut satu persatu. Maka ketika itu jawab syarat tu mesti ada fa. Tu kaedah, kita hafal kaedah je. Ada punya rahsia sebab apa bagai tu rasa pening nak faham. Makan masa lah, dia makan masa, lepas tu duduk lama apa semua tu. Jadi kita baca. Nahu wa ayyamsaskallahu wa ayyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini menjazamkan dua fi'il mudhari'. Pertama yamsaska. Yang kedua apa? Yang kedua menjazamkan mahal. Huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa itu mubtada', qadir itu khabar. Huwa qadir ala kulli syai'. Jumlah mubtada' khabar tu fi mahali jazmin, jawab syarat bagi apa? In. Okey. Ulama sebut, ulama nahwu lah sebutnya. Ini disebut apa? Kalau jawab syarat tu datang dalam bentuk jumlah ismiyah, maka ia tak sesuai untuk menjadi syarat. Tak sesuai untuk menjadi syarat. Bila tak sesuai untuk menjadi syarat, maka wajib kita letak fa di hadapannya. Sebab tu dalam ayat ni wa ayyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul? Sebentar, tengok sikit sini. Sebentar. Jadi kalau jawab syarat itu tidak sesuai untuk menjadi syarat, dia jawab syarat, tapi boleh tak jawab syarat tu kita jadikan dia syarat? Kalau tak sesuai, sekira-kira jawab syarat tu datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah dia tak sesuai jadi syarat, tak? Maka ketika itu jawab syarat tu kita wajib datangkan fa. Baca semula. Wa idza lam yasluh al jawabu. Kalau tak sesuai jawab syarat, ayu ja'ala syaratan. Dia jawab syarat, tapi disebut sini kalau jawab syarat tu andai kata kita nak jadikan syarat sebagai fa'il syarat, ketika itu ulama nahwu kata tak sesuai. Contohnya jawab syarat tu seperti jumlah ismiyah. Ulama nahwu sebut tak sesuai untuk jadi syarat. Maka ketika itu, ketika mana dia itu sendiri menjadi jawab syarat, tak, kita kena datangkan fa. Boleh? Jadi kat sini wa ayyamsaska ka bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi huwa ala kulli syai'in qadir itu jawab syarat. Boleh sesuai tak untuk kita jadikan syarat? Tak sesuai. Sebab apa? Dia jumlah ismiyah. Bila begitu, ketika dia berada di tempat jawab syarat, kita wajib datangkan fa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah. Mana dia punya jawab syarat dia? Fa'il syarat, jawab syarat. Fa'il syarat dia kuntum. Cuma tu fa'il madhi lah. Fa'il madhi ni gua ada cara nak i'rab dia. Kita i'rab dia pada sudut mabni tu dulu. Lepas tu kita sebut dia tu fi mahalli. Dia berada pada tempat jazam. Jazam apa? Jazam disebabkan in. In ja'a Zaidun. Ja'a tu fa'il madhi kan? In ja'a Zaidun darabtuhu. Ja'a tu fa'il madhi. Sedangkan in tu menjazamkan. Macam mana nak buat? Macam mana nak i'rab? Kita sebut ja'a tu fa'ilun madhi mabni al-fathi fi mahalli jazmin, berada pada tempat jazam, fi'il syarat bagi in. Boleh? Darabtuhu pun samalah cara i'rab dia. Jadi kat sini pun begitulah. In kuntum tu kita sebut sebagai fi'il syarat. Tuhibbunallah, jika adalah kamu ni suka Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutlah aku. Ittabi'uni itu jawab syarat.
Cuma jawab syarat sini tak sesuai untuk dijadikan syarat. Sebab apa? Sebab ulama nahwu sebut jawab syarat kat sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya talabi, fi'il talab, fi'il amar. Fattabi'uni itu fi'il amar tu. Bila fi'il amar ni tak dijawab syarat, sekarang dijawab syarat kan, kita ambil dia letak sebagai syarat, sesuai tak? Tak sesuai. Maka oleh sebab itu bila dia jadi jawab syarat, kita kena letak fattabi'uni. Bila kamu sayang kepada Allah, maka ikut aku, kata Nabi. Ini ayat Quran ni. Kan kata Ustaz Salah kata Nabi kan gitu. Baca wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Ini contoh yang ketiga ni apa? Fi'il jawab syarat tu fi'il yang didahulukan oleh nafi. Jadi wa ma yaf'alu, apa-apa yang kamu buat daripada kebaikan, falan yukfaru. Tak. Yaf'alu tu fi'il syarat, jawab syarat apa? Falan yukfaru. Tak. Jadi dalam jawab syarat tu ada fi'il yukfaru tapi didahului oleh nafi. Oleh sebab itu ulama sebut fi'il yang begitu, fi'il yang didahului oleh nafi tidak sesuai menjadi syarat. Oleh sebab itu bila dia duduk berada sebagai jawab syarat, kita kena letak fa kat depan, falan yukfaru. Falan yukfaru. Atau bi idzal fujaiyah. Ataupun kita letak idzal fujaiyah. Jadi kita diberi pilihan lah. Dia gini. Wa idza lam yasluh al jawabu an yuj'ala syaratan wajaba iqtiranuhu bil fa. Selesai situ. Au bi idzal fujaiyah. Kalau jawab syarat tak sesuai untuk dijadikan syarat, tak, sekira-kira jawab syarat tu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang fa'il tu talabi, ataupun jumlah fi'liyah yang fa'il tu ada nafi seperti lan yukfaru. Tak, maka pada jawab syarat tu kamu kena datangkan fa ataupun idza Jadi kalau kita takdirkan ini bukan ayat Quran, kita sebut wa in yamsaskallahu fa idza ala kulli syai'in qadir. Fa huwa apa? Wa in yamsaska bi khairin idza huwa ala kulli syai'in qadir. In kuntum tuhibbunallah idza tabi'uni. Wa ma yaf'alu min khairin idza la yukfaru. Gitulah kot. Tak, tu. Boleh. Contoh idzal fujaiyah ni, idza yang menunjukkan ke atas terkejut. Terkejut beruk. Itu yang biasa kita dengar lah. Kat situ kat bawah tu banyak dia sebut, tu boleh baca lah. Contoh-contoh. Okey, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusibuhum sayyi'atun, in menjazamkan tusib bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ini jumlah ismiyah tu. Jawab dia tu hum yaqnatun, jumlah ismiyah kan. Bila jumlah ismiyah tak sesuai jadi syarat, maka jawab tu mesti didatangkan fa ataupun idza. Kat sini didatangkan idzal fujaiyah. Boleh. Wa dzakara sahibul ajrumiyyati fi al-jawazim kaifama. Dalam matan jurumiyah, sebab ni mutammimah al-ajrumiyah, jadi syekh ikatlah bincang kaitkan dengan al-ajrumiyah. Jadi syekh sebut wa dzakara sahibul ajrumiyah, telah menyebut oleh pemilik kitab al-ajrumiyah, iaitu Imam Ibnu Ajrum, fil jawazim kaifama, dia sebut kaifama. Sedangkan yang masyhurnya kaifama ini tidak menjazamkan. Nahwu kaifama taf'al af'al. Kaifama apa? Macam mana sahaja kamu buat, aku akan buat. Itu Ibnu Ajrum kira sebagai apa? Jazim. Yang lebih tepat dia bukan jazim lah. Maka bacaan yang tepat kaifama taf'alu af'alu, gitu. Wal jazmu biha mazhabun kufi. Dan jazam dengan kaifama ni mazhab kufi lah, bukan mazhab Basrah. Dan itu pandangan yang syadz. Boleh. Walam naqfu laha ala syahidin fi misalil Arab. Saya sebut kami tak jumpa lah. Pengarang kitab yang sebut, aku tak jumpa contoh bukti
ataupun syahid dalam kalamul Arab yang menunjukkan kaifama ni menjazamkan. Qad yujazamu bi idza. Okey, selesai situ, sabar. Jadi sebab apa Basriyun dia tidak mengatakan kaifama ni sebagai al-jazim. Sebab kemustahilan pada sudut makna. Kaifama ni apa? Macam mana sahaja kamu buat, aku buat. Contoh kita sebut kaifama taqra aqra. Macam mana sahaja kamu baca, aku baca. Macam mana keadaan, kaifiat kamu baca, aku baca. Mana boleh sama sebiji-sebiji. Dan orang tu baca semuka, dan kadang tak mengantuk. Kita baca tiba-tiba mengantuk, lain dah tu. Orang baca tu faham, kita tak faham, tu dah lain dah. Orang tu baca sambil berdiri, kita duduk. Dia nak sama sudut 100% tu tak boleh. Sudut kaifiat ni lah, kaifiat baca. Tak. Oleh yang demikian, dia dikatakan apa tu, bila disebabkan ada kemustahilan pada sudut makna. Kalau baca aina boleh, di mana kamu duduk, aku duduk. Duduk situ, aku duduk situ, no masalah. Tapi macam mana kamu duduk, aku duduk. Mesti ada juzuk ataupun persen yang kita berbeza. Macam mana kamu baca, aku baca. Macam mana kamu solat, aku solat. Mesti ada persen yang berbeza dengan orang yang pertama. Jadi makna kaifama ni mustahil lah. Sebab tu tidak diambil iktibar oleh Basriyun, gitu. Selesai. Wa qad yujazamu bi idza fi darurati sya'r. Dan kadang-kadang dijazamkan dengan idza. Idza ni bila masa, bila mana. Itu pun dalam apa? Dalam syair lah, fi darurati sya'r, dalam syair. Contohnya ka qaulihi wa idza tusibka khassasatun fatajammali. Dan bila mana kamu diuji dengan khasasah, kemiskinan, fatajammali, maka bercantik-cantiklah, iaitu bercantik-cantiklah dengan akhlak yang mulia seperti sabar, qanaah dan sebagainya. Jadi kat sini idza menjazamkan juga, cuma menjazamkan bila mana dia masuk dalam syair. Kalau dalam nathar tidak. Jadi tusibka asalnya buka. Kemudian jadi tusibka. Kemudian kita buang ya jadi tusibka. Jawapannya fatajammal. Cuma ra'i bagi syair sebelum fatajammali. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita akan masuk depan ni babun na'ti yang belakang-belakang ni rasa mudah je. Yang belakang-belakang ni tak susah mana, insya-Allah. Jadinya minggu ni minggu last kita tak puasa lah. Minggu depan Ahad rasanya dah start Ramadan. Boleh? Bila start Ramadan, kita nak buat lagu mana? Saya syornya kita kekal baca, cuma kita ubah hari. Tak boleh baca malam lah. Sebab malam ni kita nak tarawih. Nak baca lepas tarawih tak larat dah. Tak. Kalau jadi buat 20 pula, memang tak ikut dah. Jadi kita ambil pagi lah. Pagi apa? Pagi Ahad. Atau mungkin kita ambil waktu petang satu. Petang satu, pagi Ahad. Boleh? Sebab Ramadan ni sepatutnya lebih banyak lah majlis ilmu ataupun amalan ibadat yang kita buat. Tak. Jadi kita teruskan juga dalam Ramadan. Cuma kita baca pagi. Kalau tak boleh 2 kali, kita baca sekali tak apa dah. Yang penting berterusan. Cuma kita try lah juga cari 2 kali. Pagi Sabtu tak boleh. Pagi Sabtu saya ada kelas. Itu kelas yang saya baru terima tu, TFD tu. Majmuk Amalat Fiqh Manhaji, yang saya faham suruh. Jadi yang tu tak boleh nak tu dah. Sebab setiap minggu juga 9 sampai pukul 10.30. Kalau nak start pukul 7.30 pun jadi lorat-lorat, tak ada. Jadi kita ajar petang Sabtu kot. Sebelum buka tak? Sebelum buka. Tengok Satu lagi hari Ahad, pagi Ahad. 2
dua waktu juga, insya-Allah. Boleh tak? Petang Sabtu tengoklah kita buat 3.30 ke, ataupun lepas Zuhur ke, sebelum buka ke, sejam setengah sebelum buka ke, ikutlah. Kemudian bagi Ahad 7.30. Boleh? InsyaAllah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok bersama kita apa? Esok baca berfiqah. Kemudian hari Khamis kita baca nahwu balik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semuanya kita nak masuk tajuk baru dah ni, haji. Ajaklah kawan-kawan yang nak join tu boleh join, insya-Allah. Sebab makin hari makin sikit dah buat kerja kita ni. Jadi kita cuba perbanyakkan lagi lah kita punya peserta supaya yang boleh tengok live tu agak ramai. Takut ada hari tertentu tak ada orang tengok, puas juga. InsyaAllah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.